nabulu fid darain. Ibni Abdil Muttalibi wasmuhu Syaibah. Itu dia. Ibni Abdil Muttalibi. Siapa Abdullah? Siapa Abdullah tu? Abadi kapa Ibni Abdil Muttalibi. Anak bagi Abdul Muttalib. Ya Abdullah ni setengah daripada anak bagi Abdul Muttalib. Abdullah kena kepada bapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga anak bagi Abdul Muttalib. Ya semua anak bagi Abdul Muttalib semuanya hak nasbah dengan hak jatah tu semua 10 orang. Campur dengan Abdullah. Semua 10 orang. Lepas tu mak lain lah kekal tu. Mak bagi Abdullah dan juga mak bagi Abdul Talib dan juga mak bagi segala saudara-saudara tino hak lain daripada Safiyah, ialah mak dia nama Fatimah bin Amr bin Aiz. Mak dia tu. Tu dia. Ya semua saudara dia ni. Hak sebut dalam kitabnya semua 10 orang. Salah satunya Abdullah. Yang keduanya Abu Talib. Yang ketiganya Hamzah. Yang keempatnya Muqawwam atau Muqawwim, dobit 2 situ. Yang kelimanya Hajlun. Yang keenamnya iaitulah kena kepada Abbas. Yang ketujuh Dirar. Yang ke-8nya Haris. Yang ke-9nya Abu Lahab. Abu Lahab kalau sini 9 orang sini sebut. Abu Lahab. Cuba kita bila sekali lagi. Abdullah, Abu Talib, Hamzah, Patu Muqawwam, Hajlun, Abbas, Dirar, Al-Haris, Abil Lahab. 9 orang di sini. Campur semua 9 orang. Ada setengah 10 orang, setengah riwayat 10 orang. Setengah riwayat 11 orang. Itu berbagai-bagai riwayat, tak ada masalah pada situ. Jadi Abdullah dengan Abu Talib. Abu Talib siapa? Ia telah kena kepada bapa bagi Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni kena kepada menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sepupu bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga jadi khalifah bagi khalifah yang keempat bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi si ibu sebapa iaitu Abdullah dengan Abu Talib. Mana pak tulah mak tulah, pak bagi Abdullah dan pak bagi Abu Talib tu hak tulah. Mak bagi Abdullah, mak bagi Abu Talib pun hak tulah juga yang namanya Fatimah binti Amrin bin Aiz. Lepas tu saudara hak tino lagi ni hak lain daripada Safiyah pun jala juga mak tulah, pak tulah dengan Abdullah dan Abu Talib. Dia telah mak yang nama Fatimah binti Amrin bin Aiz. Itu dia. Dan ibu bagi Hamzah, ibu bagi Muqawwam dan ibu bagi Hajlun. Ibu bagi Safiyah ni itu namanya Halah binti Uhaib. Halah binti Uhaib. Itu ibu bagi Hamzah dan ibu bagi Hajlun, ibu bagi Muqawwam dan ibu bagi Safiyah.
Maknanya kena kepada isteri bagi Abdul Muttalib. Itu dia isteri yang kedua. Dan juga dia lagi Abbas. Abbas ni ibu bagi Abbas dan juga ibu bagi Dirak ni, dua-dua ni orang panggil Pak Tula Mak Tula. Iaitu ibu dia namanya Nutailah. Nutailah binti Janab. Nutailah binti Janab kena kepada ibu bagi Abbas dan ibu bagi Dirak. Itu dia. Dan ibu bagi Haris. Ibu bagi Haris kena kepada Samra binti Jundub. Ibu bagi Haris ni ialah kena kepada Samra binti Jundub. Ibu bagi Abu Lahab, yang gapo dia yang turun ayat tertengi Abu Lahab ni, tabbat yada abi lahab wa tab tu. Ibu bagi Abu Lahab tu, itu orang panggil suku juga. Dah baca Lubna. Tu wallah alam lah. Cara baca tu. Kita ada dobit situ. Lubna labna, lebih kurang itulah. Jadi semua ni kena kepada anak bagi Abdul Muttalib belaka. Pak dara Nabi yang masuk Islam belum pada mati 2 orang saja. Satunya Hamzah. Yang keduanya Abbas. Maka 2 orang ni dia masuk Islam dulu belum pada mati. Hak lain pada tu mati dalam kufur belaka. Adapun Abdullah ni itu orang panggil ada riwayat yang lain ni Tuhan menghidup mula. Menghidup Aminah dengan Abdullah mula supaya gapo mengucap kalimah syahadah. Waktunya kerana Allah nak muliakan akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Lepas tu Abah ni orang panggil adik hak paling posu sekali. Mana adik hak posu kena kepada Abbas. Lepas tu kakak bagi Abbas tu iaitu kena kepada Hamzah, dan kakak bagi Hamzah kena kepadanya Abdullah. Maknanya Abdullah dalam kalangan ramai-ramai ni, Abdullah ni belah adik lah. Sebelah adik. Tu. Lepas tu kakak orang sulung kena kepada Al-Haris. Haris hak mak dia nama Samra tu. Haris hak mak dia nama Samra. Kena ingat molek. Itu dia. Lepas tu tak kalau beranaknya Abdullah, Allah tengok. Ya Abdullah ni tak kalau beranaknya Abdullah, maka semua ahbar Asyam, semua alim ulama fok Nasara tu hak pergi kitab Injil tu semua pakat tahu belaka. Kata malam ni akan timu bapa bagi Muhammad. Sebab apa dia tahu tu? Dengan sebab ada tercatat di dalam kitab mereka itu apabila timu satu alamat, maka boleh tahu kata bahawasanya hari itu akan timu ayah bagi Muhammad. Lepas tu timu sungguh malam tu. Betul lah dengan malam tu juga kena kepada malam yang diberanaklah akan Abdullah, iaitu bapa kepada Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Tak kalau dia tahu ahbar Asyam tu dia tahu kata Abdullah sudah beranak, lalu tu mereka itu tu semua tu pakat pergi kepada tanah haram di Mekah. Apanya? Supaya nak bunuh Abdullah. Bila siapa di Mekah, maka Allah Subhanahu Wa Taala dia jaga kejahatan mereka itu sehingga nak bunuh tak boleh. Nak bunuh tak boleh. Klik juga dia. Dan orang yang lalu yang mari daripada tanah haram, lalu tu ahbar Asyam tu dia tanya lalu. Tanya khabari. Demo mari mana tu?
Nah, lalu tu dia jawab kata, "Ya ni, nah mari nak jumpa dengan Abdullah." Dan cahaya nah penuh fok apa yang fok di kau kuasa Mekah penuh cahaya. Lalu tu Ahbar Asyam tu dia kata cahaya yang tubik itu, nur yang tubik itu bukan mari daripada Abdullah, bukan mari daripada anak bagi Abdullah yang nama Muhammad yang lagi akan timu di Abdullah itu. Itu dia. Dan Ahbar Asyam tu dia tahu dengan sahabat ada sebut dalam kitab dia. Ada sebut dalam kitab. Tapi dia engkar, hak tak percaya. Kalau percaya, alhamdulillah masuk Islam. Tu. Lepas itulah kepelakan yang berlaku di di Abdullah ni sangat-sangat banyak. Makna apa sesuatu apabila berlaku di Abdullah, maka ia royak kepada ayah dia yang nama Abdul Muttalib. Dia bagi tahu kepada ayah dia. Setiap kali mana ke satu ketika dia naik satu bukit. Tubik daripada belakang dia ni tubik dua cahaya. Cahaya mula-mula cerah sebelah matahari naik. Dan cahaya yang kedua cerah sebelah matahari jatuh. Cerah habis. Sehingga naik atas kawai cerah dia. Allah tengok. Tu dia. Dan bila Abdullah tu dia masa budak lagi. Bila Abdullah dia masuk di dalam apa yang di tempat yang gapo tokong hak besar sekali. Hak yang nama Al-Lata wal Uzza tu. Setiap kali dia masuk, maka jerit dia masuk. Jerit, tiak. Sebagaimana tiaklah oleh kucing. Tu hak ulama dia bubuh dalam kitab dia. Makna duk tak boleh. Tiak. Ni orang panggil kepelakan yang berlaku di Abdullah. Tu dia. Lepas tu jadi tak kalau Abdullah tu dia besar, maknanya siapa masa nak kahwin lah. Lalu tu dia belum ada tu belum nak warna Abdullah tu. Ya Abdul Muttalib dengan Al-Haris, iaitu kena kepada anak bagi Abdul Muttalib. Lepas tu semua saudara-saudara tu hak tinggal lagi tu belum beranak. Jadi Abdul Muttalib tu dia tahu kata tempat yang tempat yang air Zamzam di mana dia tahu. Lalu dia rali dengan Haris. Dia bergali. Lalu tu mari setengah daripada fok kaum Quraisy. Fok Quraisy ni dia meneguhkan. Dia meneguh akan Abdul Muttalib supaya tak sewi kali. Lepas tu dia menyakiti Abdul Muttalib. Dia menyakiti Abdul Muttalib. Sebab apa? Sebab apabila orang yang boleh rali di telaga tu, kemuliaan akan boleh dia. Kemegahan akan boleh dia dengan sahabat ni, air Zamzam ni. Sebab itu dia menyakiti tu. Lepas tu dia nazar. Abdul Muttalib dia nazar. Katanya sekiranya kalau Allah Ta'ala bagi anak dia sehingga sampai 10 orang. Tu sebut lah tu. Sehingga gapo boleh anak sehingga sampai 10 orang. Nescaya aku ni nak sembelih salah seorang daripada 10 orang, tu kerana taqarrub ila Allah, kerana ibadat kepada Allah. Tu dia. Lepas itulah duk tak lama, tiba-tiba boleh sungguh anak dia. Nasbah dengan hak jatuh. Boleh sungguh siapa 10 orang sungguh anak dia. Lepas tu jadi galik. Galiknya Abdul Muttalib sehingga mimpi pada malam tu. Di sisi Kaabah. Dia panggil dalam mimpi tu, ya Abdul Muttalib. Dia panggil. Aufi bi nazrika.
Sempurnalah olehmu, hei Abdul Muttalib, dengan nazar engkau tu. Nah, lepas pada itulah dia bangun dengan kejut, dengan takut. Lalu tu dia suruh satu orang tu sembelih. Nah, seekor kibah. Nah, kerana taqarrub ilallah. Lepas daripada sembelih gapo siap, ambil daging itu, dia sedekah kepada fakir miskin. Lepas tu malam tu pun mimpi pula, malam yang kedua. Nah, dia mimpi pula. Apabila mimpi tu masuk dalam mimpi dia. Nah, bila dia mimpi, bila dia tidur, dia mimpi. Nah, masuk dalam mimpi dia, ada satu orang ni panggil. Nah, kecek dan kata bagi Abdul Muttalib, qarrib ma huwa akbaru min zalik. Tu dia. Lepas tu, man qarrib, ada orang royak kepada Abdul Muttalib dalam mimpi dia ni, mana taqarrublah olehmu, hei Abdul Muttalib, akan barang yang ia terlebih besar daripada sembelih hak kami tu lagi. Makna mengenai buat ibadat lebih besar daripada kibah tu lagi. Hei Abdul Muttalib. Lepas itulah molek bangun esok ke tu, dia bangun, dia sembelih seekor lembu pula. Apabila melih lembu ke apa si ada, dekah kepada fakir miskin, molek masuk malam tu, malam yang ketiga tu, mimpi pula. Lepas tu kata semua dulu, qarrib ma huwa akbaru min zalik. Taqarrublah olehmu, ibadatlah olehmu akan barang lebih besar daripada kamu sembelih akan seekor lembu lagi. Lepas pada itulah, Abdul Muttalib pun sembelih seekor unta, sedekah kepada fakir miskin. Boleh masuk kali yang keempat, mimpi pula. Lepas tu kata lagu itulah, qarrib ma huwa akbaru min zalik. Lepas pada itulah, Abdul Muttalib pun dia goyak dalam mimpi. Dia kata, ma huwa akbaru min zalik. Apa yang terlebih besar daripada unta tu? Iaitulah, dia jawab kata, qarrib ahada auladik. Makna ibadatlah olehmu, taqarrublah olehmu, sembelihlah olehmu akan salah seorang daripada segala anak-anak engkau. Lepas itulah bangun pagi esok. Yogi royak berita lagu ni royak kepada segala anak-anak dia. Tu royak pergi-pergi. Lalu tu fok anak dia ni, dia kata, tak apalah ayah. Goyaklah lagu mana, fok kami ni nuti kami taat akan dikau. Lalu tu fok mereka itu tu fok anak-anak dia tanya, hei ayah, lepas tu ayah nak meles siapa daripada fok kami ni? Lepas itulah Abdul Muttalib tu dia kata gini, fok kamu semua ni dia ambil anak panah masing-masing. Dia ambil anak panah masing-masing. Lepas tu anak panah yang tak ada hujung, yang tak ada tajil lah. Lepas tu tulis di anak panah tu nama masing-masing. Maknanya nak jip celak lah, orang panggil uni lah. Orang panggil yadribuna bil qidah. Wa uni. Sepuluh masa dulu ni, kalau sepuluh orang main kalau bahasa Syia kat, sepuluh nak tengok cuk dia ni, dia buh satu kayu. Sepuluh orang Cina tu buat tu. Berkayu, buh dalam satu bekas. Dia bekas ni nak main sepuluh buluh panjang ke. Buh kayu dalam tu, kocok. Hak mana jatuh, ya berbagai lah. Atau kita katanya, jepuk ke masalah, hak tu lah boleh. Dia uni lagu tu, dia kocok. Tiba-tiba, kena kepada Abdullah. Padahal Abdullah itu, iaitulah Abdul Muttalib ni orang yang Abdullah ni kena kepada satu orang yang paling kasih sekali kepada Abdul Muttalib. Lepas pada itulah,
Dah apa dia Abdul Muttalib dia pergi Abdullah dia pergi pisah satu bilah yang besar. Nah, dia pergi kepada di sisi Kaabah. Lalu itulah dia saudara dia ni dia tanya, ayah nak buat gapo? Nah, jawabnya ayah dia, aku ni nak tunaikan, nak mensempurnakan janji aku dengan Allah, dengan Tuhan bagi Kaabah. Nah, lepas tu saudara dia pun dia kata bagi ayah dia, "Hei ayah, engkau ni kami ni tak boleh tinggal, tak boleh berikan akan Abdullah tu mana tak boleh engkau tu sembelih Abdullah sehingga engkau tu kena minta keuzuran daripada tuwe bagi Kaabah dulu." Nah, lepas tu kata pula dalam ramai-ramai daripada anak dia ni, dia kata gini, ayah. Nah, ayah pergi kepada satu kahinah. Dia tanya berita ni lagu mana untuk nak untuk cari jalan untuk nak lepas Abdullah itu. Lepas itulah Abdul Muttalib pun pergi. Dia jumpa satu kahinah. Satu kahinah ni orang panggil Tok Nujung lah. Kita kata dia masa dulu ya suhu Tok Nujung. Orang mau nengok yang masa yang lagi akan datang. Lepas tu Tok Nujung ni dia tahu, dia dakwa kata diri dia tahu kata mana benar yang rahsia-rahsia, benar yang sembunyi dia tahu. Dia dakwa dia. Padahal hakikat sebenar tak. Tu. Lepas tu dia Abdul Muttalib pergilah. Pergi jumpa satu Tok Nujung, satu kahinah. Satu tukang sihir. Yang jumpa dia ayat kisah. Pergi. Lalu tu dia tanya. Dia tanya Abdul Muttalib tu. Dia tanya kam dia tu. Berapakah dia bagi bunuh satu orang tu? Lalu tu jawabnya Abdul Muttalib, ia telah bunuh satu orang, ia telah kena kepada 10 ekor unta. 10 ekor unta semua. Kata kahinah, dia kata gini. Kamu ambil Abdullah, menghadirkan Abdullah pergi pada tempat yang nak buat uni. Lepas tu ambil 10 ekor unta. Lepas tu tulis nama Abdullah. Tulis dalam anak panah tu tulis nama Abdullah dan juga anak panah selaginya tulis nama unta. Kalau kita tengok dalam YouTube kan ada satu kisah. Kisah apa ni Banil Qamar. Tu. Banil Qamar kisah ni dia kecek bab masalah ni. Patut saya tengok ni dia ada dua je. Dia ambil nama Abdullah, letak nama, dia tulis nama Abdullah di satu kayu, satu anak panah dan selaginya nama bagi unta. Dua tu je. Tak apalah. Lepas tu dia buat kata kahinah. Kamu kena buat lagu ni lah. Apabila kocok-kocok boleh Abdullah. Maka kena tambah lagi. Misalnya kita kata kalulah kamu kocok boleh Abdullah, maka kena tambah 10 ekor di atas 10 ekor dulu. Jadi 20. Kalau boleh Abdullah, tambah pula sehingga boleh sehingga boleh satu dia boleh uni hak utuh sana tu. Tu tak kalau keluarnya kayu hak utuh, maka mana Tuhan engkau itu akan reda daripada engkau dan Abdullah itu lepas. Selamat dia. Lepas pada itulah Abdul Muttalib dia anak-anak dia pakai kelik buat seperti kahinah royak. Bermula buat tu kocok lepas kocok kena keluar hak dia, keluar hak Abdullah. Kocok keluar hak Abdullah. Siapa berapa kali sehingga siapa berapa kali 10 kali. Milai kali capung hak dulu. Maknanya sekali tu kena bayar 10 ekor unta. Yang kedua 10 ekor unta sehingga siapa 10 kali capung hak dulu
Jadi siapa 100 ekor unta. Mula kocok pula sehingga keluarnya gapo kayu hak gapo hak unta. Lepas pada itulah suka. Abdul Muttalib suka dan saudara dia semua pakat suka belaka. Buat apa sukanya? Supaya ambil gapo dia? Ambil hak unta ni lah sembelih. Sebagai buat jadi penebus bagi Abdullah. Lepas tu makan ni gapo daging gapo semua ni dekah kepada manusia. Dekah kepada binatang dan burung-burung. Tu jadi maknanya Abdullah ni lepas jugalah daripada sembelih. Lepas tu menebusnya ambil gapo? Ambil gapo dia 100 ekor unta semua. Dia sebab dia panggil gapo? Kocok-kocok tubik hak Abdullah ni saya 40 kali capu semua. Maknanya sekali puluh ekor unta. Tubik 2 kali 10 pula 20. Sehingga 100 ekor unta. Jadi akhirnya lepas juga daripada sembelih Abdullah tu. Tu dia. Lepas itulah berita lebih kurang lalu telah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah daripada tu anak Nabi kita ni lalu tu Nabi dia kata ana ibnu az-zabihaini. Aku ni anak bagi 2 orang yang disembelih akan keduanya. Pia 2 orang tu. Salah satunya kena kepada Abdullah, bapa dia, sebab orang panggil Abdul Muttalib tu buat janji untuk nak sembelih. Yang keduanya tok nenek dia yang nama Ismail. Tapi tak boleh sembelih jugalah Ismail tu. Nabi Ismail tu. Cuma tukar Allah Taala tukarkan menjadi kibas. Tu dia. Ini ana ibnu az-zabihaini. Setelah daripada selesai semua masalah-masalah tadi tu lalu tuhlah Abdul Muttalib dia pergi tangi Abdullah, pergi jumpa kepada Wahab. Tu dia. Dah jumpa Wahab. Dia Wahab. Ia telah kena kepada bapa bagi Aminah. Aminah kena kepada ibu bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergi jumpa kepada Wahab, minta nak menikah dengan Aminah tu. Sebab pada masa tu Aminah. Aminah gapo ibu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ni orang yang semulia-mulia. Dari segi nasab, dari segi gapo hebat dia. Tak boleh nak lawan dengan Aminah pada masa tu. Itu dia setelah daripada nikah kali. Apa itulah timu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan goyak tetengih Aminah kepeleke yang timu dia Aminah gapo lagu mana insya-Allah kita akan jumpa. Inilah lebih kurang kisah tetengih Abdullah dengan Abdul Muttalib. Dan juga kita sebut dulu Abdullah ni setiap kali bila dia berjalan belah leksi hari maka tubik tubik bahu-bahu benyok kasturi ni daripada tubuh dia. Sehingga bau sedap. Orang hak lalu tepi dia bau sedap lalu. Dan apabila berjalan sebelah lak malam pula cahaya tubik di depan dia. Allah tengok pelik. Pelik kejadian Abdullah. Ni dengan sahabat ni. Dengan sahabat nak timur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada anak Abdullah. Sabit tu orang panggil lebih dia tu. Allah. Habis itu. Tengok. Ibnu Abdil Muttalib. Tengok. Matilah iyo Abdul Muttalib. Dhamma tak situ. Matilah iyo Abdul Muttalib saat itu fi Burman. Di Burman. Burman ni nama tempat lah. Tempat mana? Tengok. Min tariqil Yaman. Hala kaunihi hal keadaannya Burman. Min tariqil Yaman. Daripada jalan pergi kepada Yaman. Burman. Nama satu tempat lah. Jalan untuk pergi kepada Yaman lah. Wadufina dan ditanam akan Abdul Muttalib tu bil hajun. Di hajun.
Hajun ni orang panggil kena kepada apa Jabalun bi Makkah. Semua dalam mujam. Apa yang satu bukit di Mekah tu. Hajun. Lepas tu wa umruhu dan umur bagi Abdul Muttalib. Nah, umur bagi Abdul Muttalib tu ialah mi'atun wa ashrun. 110. Umur dia iaitu 110 tahun. Lama dia. Wakil ada kata kenyo wa arba'una san. Dan 40 tahun. Maknanya umur bagi Abdul Muttalib itu 140 tahun. Ya sebab ya ada wa ke. Kalau tak ada wa ni tak apalah umur 40. Hak ni bila ada wa kak maknanya 140 tahun wa haza al-mu'tama. Tu dia. Mu'tamaknya 140 tahun. Habis. Wasmuhu dan bernamanya nama bagi Abdul Muttalib. Dhamir kena tak situ nama bagi Abdul Muttalib iaitu Syaibatul Hamdi. Orang panggil ube bagi kepuji. Tapi tak sedah. Gapo dia makna tu? Gapo ismul alam la yahtaju ilal makna. Tak berhajat kepada makna dah. Kata nama Syaibatul Ham ala sahih. Gantung pada katanya ismuhu Syaibatul Ham. Khabar bagi mubtada masalah. Alal qaul sahih lagu tu lah. Summiya dinamu lah akan Abdul Muttalib. Akan Abdul Muttalibi itu dinamu bi Syaibatin dengan Syaibah. Syaibah mana Syaibatul Hamdi. Sebab gapo? Panggil nama gapo dia Syaibah. Dipanggil Syaibah sebab gapo? Li'annahu kerana bahawa sonyo Abdul Muttalib wulida ialah diperanaklah akan Abdul Muttalib diperanak tu wa fi ra'sihi fi ta'lam khabar muqaddam fi ta'lam khabar muqaddam Syaibatu tu mubtada muakhar wa fi ra'sihi padahal ada di pala bagi Abdul Muttalib tu ada apa? Syaibatun ay sya'ratun wahidah baydha'u iaitu satu orang rambut yang putih. Maknanya masuk warnanya Abdul Muttalib tu timur satu ubin. Seorang ubin apabila beranaknya Abdul Muttalib. Tu sabit tu orang panggil Syaibah. Syaibatul Hamdi. Tu dia Syaibah orang panggil. Habis tu. Lepas tu wa udifa Syaibatun lil Hamdi pula ke mana pula? Saning nak raya kata jalan sebab gapo panggil Syaibah? Sebabnya gapo masa warna Abdul Muttalib tu tumbuh seekor gapo seorang bulu seorang bulu rambut yang putih. Mana timurnya seorang ubay. Di pala bagi Abdul Muttalib ketika beranaknya Abdul Muttalib. Itu dengan sabab panggil Syaibah. Wa udifa dan diidafahlah akan Abdul Muttalib. Okey. Diidafahlah akan Syaibah. Jaga molek tu. Naik panggil tu. Diidafahkan akan lafaz Syaibah, idafah lil Hamdi bagi Hamdi. Maknanya boleh sebab gapo boleh panggil Syaibatul Hamdi. Sanah Al-Hamdi di situ. Boleh idafah lagu tu sebab gapo? Isyaratan kerana mengisyarat. Isyarat ila annahu kepada bahawasanya Abdul Muttalibi. Bahawasanya Abdul Muttalib ya'ishu hiduplah ia Abdul Muttalib. Hiduplah ia Abdul Muttalib itu. Wa yahmadu dan memujilah oleh mereka itu Anas. Padahal memujilah oleh mereka itu Anas, yakni akan Abdul Muttalib tu. Memuji bima qila lahu dengan barang yang dikatakan baginya. Dengan barang yang dikatakan baginya. Yang dikatakan baginya bagi Abdul Muttalib tu. Apa memuji Abdul Muttalibi akan Muttalib. Itu dia. Dia puji dengan sahabat ada kecih dia.
Ha bagi Abdul Muttalib, bagi sifat kepujian yang ada di Abdul Muttalib itulah. Sabit dia hidup dalam hal puji semua orang. Sebab ia keluar bagi hak dipujilah oleh manusia. Sabit itulah dikatakan Syaibatul Hamdi. Makna hidup di dalam puji orang semua. Sabit tu namanya Syaibatul Hamdi. Sebab apa tu? Li'anna ammahu. Li'anna ammahu. Sebab apa yahmaduna bima qila lahu ila pada yahmaduna. Li'anna ammahu. Kerana bahawasanya pak dara bagi Abdul Muttalibi. Pak dara dia, bagi pak dara sebelah lah ayah. Pak dara sebelah lah ayah dia. Itu dia. Pia pak dara dia. Al-Muttalibah, nama Muttalib. Pak dara bagi ayah dia tu. Nama Muttalib. Itu dia. Lepas tu lagu mana tengok? Lama, jumlah khabar bagi anna lah. Lama ja'a. Tak kalau datanglah, bawa datanglah iyo Al-Muttalibu. Ni pak dara dia. Kena ingat molek. Kalau Abdul Muttalib kena kepada Abdul Muttalib. Kalau Al-Muttalibu saja tu kena kepada pak dara dia. Jaga molek situ. Tak kalau bawa datanglah iyo Al-Muttalibu bihi dengan dia bi Abdul Muttalibi. Bihi dengan dia bi Abdul Muttalibi, bawa datang tu minal Madinati kepada Madinah. Bilalah apa dia Al-Muttalibi tu dia bawa dia bawa anak dara dia lah. Bilalah Abdul Muttalib, bilalah dia Al-Muttalibi dia bawa anak dara dia yang nama Abdul Muttalib tu, dia bawa mari daripada Madinah untuk nak pergi kepada Mekah. Pada wadakhala ni atas pada ja'a. Dan masuklah iyo Abdul Muttalib tu. Dan masuklah iyo Abdul Muttalibi. Abdul Muttalib ma'a ammihi tu. Serta pak dara bagi Abdul Muttalib tu. Pak dara bagi dia Al-Muttalibi tu. Tu. Dan masuklah ia Abdul Muttalib ma'ahu serta ammihi tu, hak nama Muttalib tu, masuk ila Makkah kepada Mekah. Lepas tu bila masuk ke Mekah kak, waqad adha'a min wajhi, padahal dalam hati tu dah bila masuk kepada Mekah ia cerah min wajhihi, daripada muka bagi Abdul Muttalibi. Allah tengok semenjak letuk dia dah. Apa kalau pok bagi ayah bagi dia Nabi Muhammad juga lagi sebab lekat-lekat dah. Tengok kira letuk tu tak ada panggil timur cahaya dah. Situ. Juga daripada muka bagi Abdul Muttalib tu cerah-cerah nuru Rasulullah, oleh cahaya bagi Rasulullah tu. Mana orang panggil benih-benih bagi Rasulullah tu. Mana benih bagi Abdul Muttalib tu. Tu timu di situ. Timu di Abdul Muttalib. Cerah. Sangat cerah dia tu. Dia. Lepas tu fa'adha'at minha asy-syi'abu wal hidabu. Maka cerahlah minha daripada nuri Rasulillah. Cerahlah minha daripada nuri Rasulillah tu. Cerah asy-syihabu oleh mencelah-celah bagi di antara dua bukit. Tu mana asy-syihab. Celah bagi dua bukit. Lepas tu tahunya jalan bagi bukit tu. Hak lorang-lorang bagi bukit, celah-celah bagi bukit tu cerah habis. Tu dia. Cerah tu. Lepas tu wal hidabi. Hidab ni kena kepada bukit ke? Bukit yang terhampar di atas muka bumi. Bukit lah. Bukit belah Mekah tu. Cerah. Tu dia. Lepas tu lah fa'ata ilaihin nas. Bila masuk bila cerah. Ni apa atas pada dakhala.
Bila masuk kat dalam cerah, cahayanya yang mari daripada orang panggil yang cerah di muka bagi Abdul Muttalib, fa ata ilahi atas pada dakhala. Maka datanglah ilaihi kepadanya, kepada Abdul Muttalib tu annasu oleh manusia pakat manusia jumpa dengan Abdul Muttalib. Min kulli makan, daripada tiap-tiap tempat pakat jumpa dengan Abdul Muttalib. Lepas tu wa aqbalu alal Muttalibi. Maka berhadaplah oleh mereka itu. Ni atas pada atas. Mereka itu Anas alal Muttalibi, di atas Muttalib. Dijumpa dengan Muttalib wa qalu atas pada aqbalu. Dan berkatalah oleh mereka itu Anas ketika dia jumpa, dia kata kena lahu baginya bagi al-Muttalibi. Domai jaga molek lah. Baginya bagi al-Muttalibi, dia kata kena ayyuhas sayyid. Hei sayyid, man hazal lazi ma'ak? Siapa ini? Siapa ialah ini? Itu dia. Siapa ialah ini? Allazi ni pada hazar atau ayat. Ialah orang allazi ma'aka, mana allazi kana ma'aka, yang adalah serta engkau. Siapa ni? Yang ada sama engkau tu. Ayya al-Muttalib. Maknanya kena kepada orang yang ada di sisi gapo dia al-Muttalibi, iaitu kena kepada Abdul Muttalib. Dia manusia tak tahu, dia tanya siapa he al-Muttalib, orang yang ada di sisi engkau tu. Falaqad asyraqat min nurihi apa dia al-ruba. Maka sesungguhnya fa Allah. Nah, kata lagi tu. Kata manusia lagi tu. Ai fa wallah, maka sesungguhnya, maka wallahi laqad asyraqat. Sesungguhnya cerahlah min nurihi, daripada cahayanya allazi ma'ak. Dami. Daripada cahayanya allazi ma'ak tu al-ruba, oleh orang panggil oleh tallah. Ruba ni jamak daripada rabuah. Gapo tallah ni orang panggil tempat yang tinggi lah daripada bumi, tapi rendah daripada bukit. Tempat yang tinggi daripada bumi tapi rendah daripada bukit, itu nama tallah. Jadi cerah. Sebelah tallah, belah orang panggil tempat yang tinggi, itu cerah. Wal hidabi. Wal hidabi tu iaitu nama ada bukit ke? Bukit yang hapa di atas bumi. Cerah bukit. Bukit pun cerah, lepas tu tallah pun cerah juga tu. Faqala lahum al-Muttalibu. Bila tanya atas pada katanya qalu. Maka berkatalah bagi mereka itu Anas al-Muttalibu, oleh Muttalib, pak dara bagi Abdul Muttalib. Dia kata kena haza abdi. Ni mana hazal lazi ma'i. Haza mana hazal ma'i ni. Ini orang yang ada di sisi aku ni serta aku ialah abdi, hamba aku ni. Lepas adalah fasarahu, maka riyuhlah oleh mereka itu Anas. Riyuh. Tak riyuh reno. Maknanya rupa jangok. Ya kat jangok. Cahaya tubik pula daripada muka. Kat riyuh lah kau. Riyuh kat mana kat ni? Tak orang yang salah tak sepatutnya jadi hamba orang ni lagu ni. Salah itulah. Patulah waqalu, dan berkata mereka itu Anas. Dia kata ma aksara nura Abdul Muttalibi wa ma ahsana Abdul Muttalibi. Itu dia. Tu ma ta'ajub. Orang panggil ma ta'ajub. Apa sesuatu yang membanyaklah ia ma. Gemalak damai lah. Yang membanyaklah ia ma nura Abdul Muttalibi, akan cahaya bagi hamba bagi al-Muttalibi. Itu makna gitu, kena bubuh makna gitu. Abdi kena bubuh makna hamba. Sebab manusia yang pergi katanya hamba bagi pak dara bagi Abdul Muttalib. Itu dia. Mana ma aksara nura Abdul Muttalibi. Ada makna gitu. Apa sesuatu yang membanyaklah ia al-mana abda nura Abdul Muttalibi, akan cahaya bagi hamba bagi al-Muttalibi.
wa ma ahsana Abdul Muttalibi, dan amboi apa sesuatu yang mengeloklah ia ma tu Abdul Muttalibi akan hamba bagi Al-Muttalibi. Allah sangat-sangat elok, sangat-sangat banyak semua cahaya ni yang keluar daripada hamba bagi Al-Muttalibi. Padahal mereka itu tak tahu tu cahaya situ mari daripada siapa, tak tahu. Ni orang panggil segala kepelakan yang timur mari daripada tok dia dah. Lepas pada timur kepada Abdullah, timur kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ni alamat. Alamat akan timur nubuwah. Tu dia. Itulah lebih kurang. Habis itu Ibni Hashim. Dia wa kana la yamurru bihajarin wala madarin wala syajarin illa wa yukhatibuhu wa yaqulu lahu abshir ya Hashim fa innahu sayazhar min zahrika nabiyyun yakunu khatiman nabawiyyin khatimah an-nabiyyin wal mursalin. Tengok tok dia lebih berlaku. Fak Bani Hashim wal Bani Muttalib ni pelik-pelik timur. Habis itu wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa warzuqna ilman yanfa'una.